Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini cikgu sambung tajuk 8.2 iaitu mekanisme pernafasan. Kalau sebelum ni kita belajar tentang struktur respirasi pada 4 jenis organisma, iaitu pada manusia, pada serangga, pada katak dan juga pada ikan. Jadi hari ini kita nak belajar mekanisme pernafasan dia. Bagaimana dia apa yang berlaku kepada anggota badan dia apabila dia bernafas. Okey. Baik. Kita tahu manusia dan haiwan ni mempunyai mekanisme pernafasan yang berbeza. Okey, maksud pernafasan Maksud pernafasan ialah proses tarikan dan hembus nafas yang berulang. Kalau ada tanya apa maksud pernafasan, inilah jawapannya. Kita tengok mekanisme pernafasan pada serangga. So semalam kita dah kenal bahagian badan serangga. Ingat dekat sini kita ada spirakel dekat badan dia. Ada rongga yang dipanggil spirakel. Dan ini adalah rongga di mana udara keluar dan masuk ke dalam dan keluar badan serangga. Baik. Udara masuk ke dalam dan keluar trakea dibantu oleh pengenduran dan pengecutan otot abdomen. Baik. Trakea maksudnya adalah cabang-cabang di dalam badan serangga. Semasa menarik nafas, otot abdomen mengendur. Masa dia tarik nafas mengendur, maksudnya kurang udara lah dalam abdomen tu. So hal ini menurunkan tekanan udara. Tekanan udara di dalam abdomen dia berkurang. Jadi udara daripada persekitaran luar akan memasuki trakea melalui spirakel. So udara akan masuk melalui spirakel ni. Lepas tu, selepas oksigen dah diangkut oleh sel-sel di dalam badan abdomen, kemudiannya karbon dioksida pula diangkut. Perlu diangkut keluar daripada badan serangga. Jadi berlakulah proses hembus nafas. Menghembus nafas. Bila menghembus nafas, otot abdomen tadi dia akan mengecut. Dia akan mengecut. Jadi bila dia mengecut, dia akan meningkatkan tekanan udara di dalam trakea. Jadi bila tekanan dalam badan lebih tinggi, maka udara tadi akan dipaksa keluar daripada badan serangga melalui spirakel. Inilah proses ataupun mekanisme pernafasan pada serangga. Baik. Seterusnya, mekanisme pernafasan katak. Katak bernafas melalui rongga mulut dan peparu. Kalau melalui kulit tu, kita tak nampak mekanisme pernafasan dia. Dia hanya secara resapan saja. Ini yang bagaimana kita nak tahu udara tu masuk ke dalam mulut dia melalui lubang hidung dia sampailah ke peparu. Kita tengok tarik nafas. Apabila katak bernafas melalui lubang hidung, maksudnya udara masuk melalui lubang hidung dia ataupun mulut. Dua tempat lah, lubang hidung dan juga mulut. Glotis tertutup. Ni glotis ni adalah macam satu injap yang menutup yang memisahkan bahagian peparu. Ini peparu dan juga bahagian rongga mulut. Dasar rongga mulut. So bila dia tarik nafas, udara dah masuk dalam mulut dan hidung dia. Dasar rongga mulut ni nanti akan mengembung sebab dia penuh dengan udara. So dia akan turun ke bawah. Baik, tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut. Menarik udara masuk ke dalam rongga melalui lubang hidung. Maksudnya dia ceritalah bagaimana udara tadi masuk ke dalam lubang hidung dan mulut katak. Disebabkan tekanan yang lebih rendah di dalam badan katak. Jadi udara yang tinggi di luar akan dipaksa masuk ke dalam badan katak. Baik, apabila glotis terbuka, ni bila udara dah ada penuh dekat dalam dasar rongga mulut tu, glotis tadi akan terbuka. Lubang hidung tertutup dan dasar rongga mulut akan naik. Ni dasar ni dia akan naik balik. Sebab apa? Dia nak menolak udara. So tekanan udara tadi akan meningkat. So dia akan menolak udara ke dalam peparu. So daripada rongga hidung dan mulut pergi ke dasar rongga mulut.
Okey, lepas tu glotis terbuka dan udara masuk pula ke dalam peparu. Okey. Lepas tu oksigen diangkut oleh sel-sel badan. Okey, so bila oksigen dah pergi ke sel-sel badan, karbon dioksida pula yang perlu dihantar keluar. Okey, dan berlakulah hembusan nafas. Okey. Nanti dia nak hembus nafas, apa yang berlaku? Peparu akan mengecut, udara disingkirkan daripada peparu. Sebab bila dia mengecut, tekanan dalam peparu menjadi tinggi. Bila tekanan tinggi, daripada peparu dia akan bergerak balik pergi ke rongga mulut. Okey. Hal ini dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparu. Okey, sebahagian besar udara keluar melalui lubang hidung, manakala yang selebihnya bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Okey. Maksudnya ada dua lah. Dia boleh masuk melalui hidung dan mulut, dan udara juga boleh keluar melalui hidung dan mulut. Okey. Baik. Ini mekanisme pernafasan katak. Kita pergi pula mekanisme pernafasan ikan. Okey. Okey. Kita tengok mekanisme pernafasan ikan. Mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh tindakan mulut dan operculum. Ini mulut dan ini adalah operculum. Okey. Ikan melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operculum. Kan kita tengok ikan, kalau kita tengok ikan dalam air tu, mulut dia kejap buka tutup. Lepas tu operculum dia tu terbuka tutup kan. Itu yang kita panggil ventilasi. Okey. Ini mendorong air masuk ke dalam mulut dan seterusnya melalui insang. Okey, ventilasi meningkatkan pengaliran air pada permukaan respirasi. Okey, ni maksudnya. Okey, bila mulut ikan terbuka, air akan masuk dekat dalam mulut. Okey, melalui mulut, dan lepas tu air ni akan bergerak ke bahagian insang. Okey, bahagian insang, dan air ni takkan nak tunggu kat sini kan? Tak, tapi operculum akan terbuka pula. Bila operculum ni terbuka, maka air di dalam mulut ikan tadi akan keluar melalui operculum. Okey, itu ringkasannya lah. Okey, ni kita tengok balik penerangannya. Apabila rongga mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Okey, pada masa yang sama, ruang operculum diperbesarkan. Ni ruang ini diperbesarkan. Okey, dan bukaan operculum ditutup. Operculum ditutup biar air tu bertakung dekat bahagian operculum tu. Ini mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Air dari luar yang mengandungi oksigen, akan terlarut. Oksigen terlarut memasuki mulut. So, air ni penuh dengan oksigen kan. Jadi, dekat lamela ataupun dekat filamen ni ada banyak kapilari darah. Okey, jadi oksigen tadi akan meresap ke dalam kapilari darah yang terdapat pada filamen ataupun lamela tadi. Okey. Tu bila oksigen dah diangkut, lepas tu karbon dioksida pula pergi masuk ke dalam air. Okey, yang akan berlaku pula proses hembus nafas. Okey. Baik, apabila mulut ditutup, okey, bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Okey, bahagian dasar ni bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Okey. Air akan mengalir melalui lamela insang dan pertukaran gas antara darah dengan air berlaku. Okey. Baik. Secara resapan lah. Okey. Pada masa yang sama, otot operculum mengendur dan ruang operculum diperkecilkan. Kita nampak beza. Okey, beza bentuk dua ni. Yang ni besar, yang ni kecil kan. Okey. Baik, isi padu rongga mulut dikurangkan dan tekanan di dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar. Bila tekanan di dalam operculum tu lebih tinggi, maka dia akan dipaksa keluarlah udara ataupun air di dalam operculum tadi akan dipaksa keluar melalui insang. Okey, so kita akan nampak dekat sini operculum dia terbuka. Ada bukaan operculum. Itulah menyebabkan air mengalir keluar. Lepas tu balik kepada proses tarik nafas balik, hembus nafas balik. Begitulah seterusnya. Okey. Air masuk dalam mulut, pergi ke insang. Okey. Lepas tu oksigen diserap ke dalam kapilari darah. Okey, dan karbon dioksida pula meresap ke dalam air
Okey, dan operculum terbuka, air tadi akan keluar melalui bukaan operculum. Okey, itu ikan. Okay, kita tengok mekanisme pernafasan manusia. Okey, mekanisme tarik nafas dan hembus nafas bagi manusia. Okey, kita tengok yang bawah ni Rajah 8.5 ni. Dulu masa tingkatan 3 dah pernah belajar. Okey, lebih kurang sama. Mungkin ada beberapa term lah yang mungkin baru. Okey, kita tengok otot interkostal luar mengecut. Okey, manakala otot interkostal dalam mengendur. Okey, otot interkostal ni otot ni. Otot. Otot yang terdapat di antara tulang rusuk. Okey. Baik, kalau yang luar, ini luar. Yang kita nampak ni luar. Yang belah dalam tu kita tak nampak lah. Otot interkostal dalam. Okey. Masa tarik nafas, yang luar mengecut, yang dalam mengendur. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan. Okey, seorang sangkar rusuk tu akan naik. Okey, naik dan ke depan kan. Dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut dan diafragma turun ke bawah menjadi leper dan mendatar. Okey, diafragma ni pula dia turun ke bawah. Okey, ni diafragma kan. Dia akan turun ke bawah bila kita tarik nafas. Sebab apa? Peparu kita dah penuh dengan udara. Kita nak isi peparu kita dengan udara. Jadi dia akan turun ke bawah. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga torak bertambah dan tekanan rongga torak berkurang. Menyebabkan banyak udara di dalam. Menyebabkan bila diafragma tu dah turun bawah. Jadi peparu tu kurang udara kan. Jadi dia akan paksalah udara masuk ke dalam peparu. Sebab tekanan rongga torak dia berkurang. Jadi tekanan udara yang tinggi di luar akan menolak udara masuk ke dalam peparu. Okey. Okey, ni cikgu terangkan yang last tadi. Okey. So sekarang ni udara dah ada dalam peparu. Dah lakulah pengangkutan oksigen, pertukaran gas di bahagian alveolus. Okey, lepas tu oksigen semua dah pergi ke sel badan. So sekarang ni karbon dioksida kita perlu bawa keluar, okey, melalui proses hembusan nafas. Okey, dia akan terbaliklah pula. Otot interkostal luar menendur dan otot interkostal dalam akan mengecut. Ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Tu kalau awak letak tangan kat dada awak tarik nafas, awak punya rongga tu akan ke atas dan keluar. Bila awak hembus nafas, rongga awak akan ke bawah dan ke dalam. Kan? Okey. Tu pada masa yang sama, otot dan diafragma tadi yang mengendur dan ke bawah tadi, dia akan melengkung dan naik semula ke atas. Dia akan back to normal ni, diafragma. Okey. Dia akan melengkung balik ke atas. So, kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga torak berkurang. Maksudnya dia menolak peparu tu menjadi lebih kecil lah. Okey. Dan tekanan udara dalam torak bertambah. Dan bila dia kecil, tak ada ruang lah. Maksudnya tekanan udara dekat dalam peparu tu jadi tinggi. Bila tekanan udara di dalam peparu tinggi, maka udara akan dipaksa keluar daripada peparu. Okey. Baik. Okey, itu 4 mekanisme pernafasan bagi 4 jenis organisma. Kita tengok banding beza dia. Okey. Apa persamaan dia? Okey, manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Okey, persamaan yang kedua, mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Okey, dan perbezaannya. Okey, kita tengok liang pernafasan. Okey, serangga adalah spiracle, ikan mulut dan operculum. Ini maksudnya bahagian di mana udara masuk. Okey, katak lubang hidung, manusia lubang hidung. Okey, struktur yang membantu pernafasan pada serangga toraks dan abdomen, pada ikan operculum dan rongga mulut berotot. Okey, katak pula rongga mulut dan dinding yang berotot, manusia diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Yang ketiga, mekanisme pernafasan pada serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenuran otot abdomen, ikan dibantu oleh pergerakan dan dasar mulut dan otot operculum, katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu, dan manusia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal, otot diafragma,
dan pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. So ini ingat kan, dalam soalan kalau keluar dia minta perbandingan, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Okey. Dan cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So jangan lupa buat nota dan ulang kaji. Terima kasih. Assalamualaikum.